Okey, nak hasilkan tenaga nuklear ni. Sekejap. Okey, nak hasilkan tenaga nuklear ni ada dua cara, okey. Satu cara tu kita buat ni pembelahan. Pembelahan nukleus. Nukleus apa ni? Nukleus radioaktif lah, radioaktif kan, atom kan, atom dalam tu kan ada nukleus kan, kita panggil nukleus. Okey. Lagi satu cara nak hasilkan tenaga nuklear, kita buat pelakuran. Okey, apakah itu pembelahan nukleus ni? Salin kat sini, kamu dah salin ke ni? Ni dia punya ni. Maksud pembelahan nukleus. Okey, proses di mana nukleus suatu radioaktif dibelah menjadi dua nukleus baru apabila dibedil oleh satu neutron yang bergerak perlahan. Itulah maksud pembelahan nukleus. Dah, salin dah? Tengah salin ke? Tengah salin sekejap cikgu. Okey, tengah salin. Salinlah dulu. Okey, pembelahan nukleus ni proses di mana nukleus suatu radioaktif dibelah menjadi dua nukleus baru apabila dibedil oleh satu neutron yang bergerak perlahan. Okey. Dah habis salin dah? Tengah Sekejap sementara tunggu kawan kamu datang tu salin dululah pembelahan nukleus ni. Okey, siapa yang dah habis salin, cakap dah habis salin. Baik. Okey, maksudnya kan nukleus ni kita akan belahkan dia contohnya uranium kan. Contohnya ni uranium. Kita nak belahkan dia, cara nak belahkan dia tu kita akan guna neutron. Okey, macam ada neutron kat sini. Kita gunalah senapang neutron. Okey, ada senapang neutron. So nanti kan senapang neutron ni dia akan tembak neutron. Satu neutron je pun kita perlukan. Tak perlu banyak neutron Hanya satu neutron sahaja kita perlukan untuk belahkan uranium ni. So nanti kan dia akan split. Okey, dia akan split daripada uranium dia akan jadi bahan yang lain pula. Okey. Mungkin tadi memula uranium kan, radioaktif. Next bila dia dah split dia jadilah bahan lain. Contohnya bahan apa Dia bagi contoh kat sini. Ni barium dengan krypton kan. So dia akan jadilah dua atom yang lain, unsur yang lain, barium dengan krypton. Macam tu. Lepas tu bila dia belah uranium ni radioaktif kan. Radioaktif. Okay, bila dia belah, daripada satu neutron tu boleh terhasil 3 neutron yang lain. Dia akan terhasil 3 neutron yang lain. Okey. Lepas tu sambil dia belah tu terhasillah juga tenaga. Kita nak apa tadi? Tenaga apa? Tenaga apa yang kita nak tadi yang respon? Tenaga nuklear. Kita nak tenaga nuklear. So tenaga nuklear pun terhasil. Okey. Jadi ada bukan setakat uranium ni terbelah jadi dua unsur yang lain. Terhasil juga 3 neutron. Tadi asalnya pada satu neutron kan. Nanti dapat 3 neutron, lepas tu dapat tenaga nuklear. Okey. Jadi kenapa pentingnya terhasilnya 3 neutron ni? Asalnya kita perlukan satu neutron je untuk tembak, untuk belahkan satu uranium. Nanti bila terhasil 3 neutron, nanti 3 neutron lain ni bolehlah digunakan untuk belahkan uranium yang lain. Contohnya ni kat sini ada uranium kan. Belahkan dia.
Contoh sini ada uranium. So neutron ni kita boleh belahkan dia. Macam tu. Lagi satu uranium kat sini, kita neutron ni kita belahkan dia. So maksudnya uranium kita bukanlah letak satu je uranium, kita kena letak banyak-banyak uranium, okey? Letak banyak-banyak uranium dalam tu. Tapi neutron yang diperlukan hanya satu saja untuk kita tembak daripada senapan neutron. Daripada satu neutron boleh terhasil 3 neutron kan. Nanti bila neutron ni dia belahkan uranium yang ni, nanti terhasil lagi 3 neutron yang lain. Macam tu. Dan benda tu berlakulah tindak balas berantai. Korang dah saling kan ni? Dah? Dah. Cikgu, Okey. dibedil tu apa? Dia bedil lah. Bedil tu apa? Kamu tanya apa Bedil. maksud Dibedil. Dibedil tu maksudnya dibelah lah. Dibelah, dibedil, dihentam. Boleh? Bedil. Orang first time ke tengok perkataan ni? First time Tak ada. First time. First time. Dibedil. Serius ke? Korang bahasa Melayu okey kan? Bahasa Melayu? Okey, kalau tak nak sebut dibedil, sebutlah dihentam. Dihentam pun boleh juga. Dihentam. Samalah, dibedil. Alah, dibedil, kita bedil, kita belahkan dia. Kita bedil lah. Kita bedil. First time perkataan bahasa Melayu korang first time tengok Ini banyak dalam, maksudnya korang membaca buku bahasa Melayu. So kena banyak baca buku bahasa Melayu Okey. So kat sini dibedil tu dibelah lah dibelah, dihentam macam tu lah. Okey, so kat sini ada neutron. Okey, kita nak tembak neutron ni kita pakai senapan neutron. Okey, senapan neutron. Lepas tu nanti senapan neutron nanti dia tembak uranium terbelah dua, dibedil lah, dibedil okey. Macam peluru membedil apa? Macam apa? Mangsa yang terkorban tu telah dibedil oleh peluru. Itulah dia dibedil. Boleh? Faham ke dibedil ni? Boleh. Okey. Lepas tu bila dah dia bedil uranium ni terhasillah neutron yang lain dan terhasillah tenaga nuklear. Tu dia pembelahan nukleus. Okey. Tapi kita nak banyak tenaga nuklear kan. Kalau kamu setakat guna satu uranium je, tenaga nuklear dia tak adalah terasa sangat. So kita nak tenaga nuklear yang betul-betul kuat, yang banyak. So kita kena buat tindak balas berantai. So cara nak buat tindak balas berantai, kamu perlukan banyak-banyak uranium, okey? Kena ada banyak-banyak uranium. Letak banyak-banyak uranium. Okey, letak banyak-banyak uranium dalam tu. Lepas tu neutron kita hanya perlukan satu sahaja Kita akan tembak neutron guna senapan neutron. Adalah senapan neutron, dia akan tembak neutron. Nanti neutron tu dia akan bedil uranium yang first ni. Baik, sekejap dia akan bedil uranium ni, nanti uranium ni terbelah dua. Kan? Lepas tu nanti terhasil 3 neutron yang lain ni. So 3 neutron yang lain ni kita gunakanlah untuk bedil uranium yang lain-lain tu. Tu yang jadi tindak balas berantai nama dia. Okey. So jangan cikgu tunjuk ni. Mana? Inilah dia, contoh dia je. Okey ni kita letak banyak-banyak uranium. Okey, kita hanya perlukan berapa neutron untuk bedil uranium tu? Respon. Satu. Satu neutron je kita guna senapan neutron untuk tembak neutron tu. Nanti neutron tu dia akan hentam lah, dia akan bedil uranium. Dia bedil macam tu kan. Macam tak boleh ni? Astaghfirullahaladzim. Sebab cikgu kena pakai apa? Mouse Sekejap. Alamak, dah start pula. Sekejap. Okey, tembak. Tembak. Tak boleh pula. Boleh pula ni.
Nampak dia tembak. Macam tu. Macam tu lah. Neutron tu dia hentam uranium. Yang first tu nanti terhasillah neutron yang lain-lain. Nanti neutron yang lain tu dia akan hentam uranium yang lain-lain tu. So tu nama dia tindak balas berantai untuk uranium. Boleh? Faham ni? Boleh. Boleh. Lepas tu, okay, kalau yang kan kalau kita nak buat bom kan, bom nuklear kan, bom nuklear. Kita kena letaklah banyak-banyak ni uranium, okay? Kita letak banyak-banyak uranium dalam bom tu. Okay, kita hanya perlukan satu neutron je untuk tembak. Okay, senapan neutron kita akan tembak satu neutron je. Nanti daripada satu neutron dia boleh terhasil banyak-banyak neutron. Tengok neutron. Satu je nanti. Nampak? Daripada satu neutron, sekejap daripada satu neutron dia tembak uranium, nanti terhasil banyak-banyak neutron. Nanti neutron yang banyak-banyak tu dia hentam kan, dia bedil semua uranium yang ada. Terhasillah tenaga nuklear yang meletup-letup, yang kebabur-babur macam tu. Nampak meletup-letup macam tu. So itulah bom nuklear. Korang nampak ke video ni? Nampak Nampak. Okay, so disebabkan ada tindak balas berantai uranium yang radioaktif yang macam ni kan, boleh hasilkan tenaga nuklear yang kebabur macam tu kan, yang banyak macam tu tenaga nuklear. Sebab itulah diorang buat apa? Diorang buat bom nuklear. So bom nuklear berlaku kat mana? Sejarah. Korang belajar sejarah kan, kat mana berlaku bom nuklear? Jepun. Ya, Jepun. kat Jepun satu-satunya negara yang kena bom nuklear. Lepas tu dah tak boleh dah pakai bom nuklear dah. Diorang buat peraturan kalau nak perang tak boleh pakai bom nuklear. Sebabnya apa? Sebabnya jap cikgu tunjuklah video video bom nuklear. Mana? Ni jap nampak tak video ni? Nampak. Ni diorang buat video nak tunjukkanlah macam mana berlaku bom nuklear dekat mana? Dekat Hiroshima dekat Hiroshima. Cikgu nak tunjuk ni Jepun, dia punya apa? Macam mana jadi bom nuklear tu. Tadi cikgu kata nak buat bom nuklear mesti letak satu uranium ke letak banyak-banyak uranium? Tak banyak. Letak banyak je. Tapi neutron perlukan berapa neutron? Satu. Satu je. Daripada satu neutron, bila dia belah, dia bedil uranium, nanti terhasillah banyak-banyak neutron kan. Okay, so inilah ni orang US kan, dia hantar bom. So dalam bom ni lah dia letak banyak-banyak uranium. Nanti ada senapan neutron dalam tu untuk tembak. Satu neutron kan tembak untuk bedil, untuk belahkan uranium tu. Nanti berlakulah tenaga nuklear, ada banyak tenaga nuklear meletup-letup. Okay, sekejap mana kau? Okay, korang tengok je lah video ni. Dengar ke suara? Cal and Amy were doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. Okay, dalam bom ni lah kita letak banyak uranium. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium nanti bullet korang tengok, fired tu down the neutron. barrel into a uranium Macam bola bomb. golf kan, neutron tu. Together, they started a Nanti nuclear neutron tu, chain reaction. dia hentam semua uranium Solid kan. matter began to Dia come hentam apart, uranium and then releasing untold daripada satu neutron terhasil banyak neutron kan. So dia hentam semua uranium. Jadilah tenaga
nuklear. Itulah tenaga nuklear. Faham? So itulah efek tenaga nuklear. Tadi korang nampak tak neutron? Nampak. Nampak. Dia hanya perlukan satu neutron je tau untuk hentam uranium. Daripada uranium yang hentam tadi tu dia akan terhasil 3 neutron yang lain kan. Nanti terhasil lah banyak neutron. So semua neutron tu pun dia dapatlah belahkan uranium yang ada dalam tu. So terhasil lah tenaga nuklear. So inilah efek tenaga nuklear. Okay. Efek dia. So letuplah satu Hiroshima ni. Okay. Okay. So kesan daripada letupan tenaga nuklear ni kan. Korang akan nampak asap dia. Asap dia bentuk apa? Okay, tengok mana asap dia. Sekejap Cikgu nak tunjuk asap. Asap dia bentuk apa? Kepulan asap dia. Dia ada bentuk kepulan asap. Mana ke sekejap Ni cakap Jepun. Kau faham apa kan? Cakap Jepun. Kan ada yang faham cakap Jepun? Ada yang faham bahasa Jepun ke kat sini? Tak ada. Ya. Korang cuti-cuti je belajar lah bahasa Jepun. Ni belajar kan kat YouTube. Okey, sekejap mana kepulan asap. Mana lah. Dia punya kepulan asap dia tu macam bentuk nampak ke macam tak nampak video ni macam blur. Sekejap. Okey, tenaga nuklear ni kalau dia efek dia kau setakat meletup satu bandar je tak apa tapi dia ada efek apa yang bahaya tu. Kejap. Tengok pakcik ni. Dia tengok kepulan asap daripada jauh kan, dari jauh dia nampak kepulan asap tu macam bentuk nampak ke tu macam bentuk apa tu bentuk dia. Nampak bentuk apa tu? Baik. Cendawan. Mushroom. Bentuk cendawan, bentuk mushroom. Macam tu bentuk dia. Tak nampak tak apalah. Tapi macam itulah bentuk dia, bentuk cendawan bentuk mushroom. Okey. Jadi tenaga nuklear ni kalau setakat meletup je tak apa kan, dia letup satu bandar je tak apa, tapi dia ada efek apa yang bahaya juga tu, efek. Dan nama pun nuklear kan, nama pun datang daripada apa? Proses daripada mana? Radioaktif. So mestilah ada sinar apa? Sinar radioaktif. Kalau setakat sinar alpha je tak apa, tapi ada banyak sinar gamma kan kat sini. So sinar gamma tu pun bukan dia boleh hilang dalam masa 1 jam macam tu je. Okay, so banyaklah sinar-sinar gamma kat situ bahaya. Tapi sekarang ni Hiroshima dah okey kan. Dah boleh pergi kan. Dulu tak boleh pergilah zaman-zaman yang masa tengah meletup tu. Sebab ada banyak sinar-sinar radioaktif dia. Okey, itulah dia salah satu contoh letupan bom nuklear. Bukan satu-satu ni lah bom nuklear yang meletup. Dia ada 2 bandar kan dia letup. Kat mana? Hiroshima dengan siapa? Dengan apa lagi negara? Nagasaki. Hiroshima dengan Nagasaki. Kenapa orang US ni hantar bom nuklear dekat Jepun ni? Perang dunia. Perang. Kenapa diorang marah sebab apa? Perang dunia. Perang kejam. Selepas apa? Selepas peristiwa apa yang diorang macam marah sangat kat Jepun ni? Pearl Harbor Saza? Ya betul, bila diorang kena serang kan kat Pearl Harbor. So diorang balas dendam macam ni lah pakai bom nuklear ni. Tapi sangatlah tak bagus sebabnya bom nuklear ni dia ada efek yang teruk. Macam tu lah efek dia, okay. So sejak tu dah tak boleh, kalau nak perang tak boleh pakai bom nuklear. Okay, so settle yang bom nuklear ni. Dia pakai ni lah tindak balas berantai ni, okay. Pembelahan nukleus. Okay. Next. Itu salah cara untuk buat tenaga nuklear. Okey, lagi satu cara kita boleh buat tenaga nuklear juga guna ni. Guna hidrogen je. Okey, guna atom hidrogen. Okey, kejap Guna atom hidrogen
kita perlukan hydrogen 2, kita panggil deuterium. Nanti dia bergabung dengan tritium. Okay, hydrogen 3 kan, tritium. Bila bergabung kita panggil apa? Pelakuran. So bila dia bergabung dia jadi apa? Dia jadilah nukleus helium dan terbebaslah satu neutron. Okey. Salin dululah pelakuran nukleus ni. Mana ke pelakuran nukleus? Dah, korang dah salin dah pelakuran nukleus. Proses di mana dua nukleus ataupun nukleik bergabung menjadi satu nukleus yang lebih berat. Dia jadi helium lah, dan berlakulah pembebasan tenaga nuklear. Kejap. Tengah salin ke tu? Salin lah. Okey. Lepas tu nak bagi dua nukleus hidrogen tadi kan. Ni dua nukleus hidrogen ya. Deuterium dan tritium. Kamu tambah sikit nukleus deuterium. Tak payahlah. Dua nukleus je lah. Nanti cikgu explain lah. Okey. So dua nukleus tu adalah deuterium lah. Deuterium bergabung dengan tritium. Nanti bila bergabung jadilah helium. Okey. Bila bergabung ni kita panggil ni lah pelakuran ya. Pelakuran nukleus bergabung. Bila dia nak bergabung, dia bukan boleh gabung gitu-gitu je cara dia nak bergabung tu dia perlukan suhu yang sangat tinggi. Bila dia nak bergabung, dia tak boleh berlaku dalam suhu normal dia kena berlaku dalam suhu yang tinggi. Okey, suhu tinggi dia agak-agak berapa darjah Celsius? Siapa ada baca benda ni? Tak ada, seorang pun tak tahu. Okey, cara dia nak nak bergabung tu, nak berlaku pelakuran, dia kena berlaku dalam suhu yang tinggi lah, iaitu suhu sebanyak 10 juta darjah Celsius. Tinggi tak suhu dia? Tinggi kan? So kat mana yang boleh dapat suhu yang 10 juta darjah Celsius ni? Gunung berapi. Gunung berapi? Gunung berapi 10 juta darjah Celsius Tak. Gunung berapi. Planet. Tadi korang sebut apa tadi? Marveh. Oh Marveh. Marveh panas Tak tahu dah, sentam je. Sentam je. Okey, lain selain pada Marveh. Matahari. Ya, kat matahari. Okey, kat matahari. So, pelakuran untuk hasilkan tenaga nuklear ni kan. Pelakuran yang bergabung ni, deuterium dengan tritium ni, dia berlaku di matahari. Okey, sebab matahari kan suhu dia tinggi 10 juta darjah Celsius. So, bolehlah berlaku ni pelakuran ni. Okey, jadi sekejap tunjuk video, ada juga video. Cikgu ada banyak video sebenarnya. Okey, sekejap kita tengok video. Okey. Tengok video ni. Dekat matahari, dia banyak hidrogen banyak atom hidrogen. Ni semua atom hidrogen. Okey, kat matahari dia banyaklah atom hidrogen. So dekat matahari ni lah berlaku apa? Deuterium dan tritium bergabung, okey. Tu deuterium, okey, dia bergabung. Menghasilkan apa? Menghasilkan apa tadi kalau deuterium dengan tritium bergabung? Menghasilkan apa tadi? Respon. Helium. Helium, okey. Kita panggil dia pelakuran. Kalau dalam English kita kejap. Mana tadi? Tunjuk gabung.
Okey, kat sini dia ada banyak atom hidrogen kan. So ada deuterium, tritium bergabung, kita panggil dia fusion. Fusion bergabung ataupun dalam fizik dia punya istilah dia apa? Pelakuran. So bila bergabung itulah tenaga dia, hasillah tenaga nuklear. Inilah tenaga nuklear. Yang korang nampak kat matahari tu tenaga nuklear lah. Kan? Ni kat matahari ni. Kan dia meletup, dia bergabung, dia meletup. Dia bergabung kan, pelakuran kan, bergabung, meletup, hasillah tenaga nuklear yang sangat panas dan bercahaya dan berlaku di matahari. Boleh? Faham? Boleh. Faham. Selagi ada apa atom hidrogen kat matahari, selagi itulah kita dapat dia punya tenaga nuklear dia yang bercahaya dan panas tu. Sampailah dah tak ada atom hidrogen, time tu dah tak adalah tenaga nuklear kat matahari. So matahari pun tak adalah keluarkan cahaya haba apa semua. Time tu mungkin dah apa? Dah kiamat. Kiamat. Tak ada dah kiamat lah kot kan. Tak atom hidrogen semua dah habis kan. Macam mana nak buat pelakuran tu lah. Kan? Faham? Okey. Jadi okey, so kat sini inilah pelakuran nukleus dia. Okey, so dah tahu dah pelakuran. Tapi sekarang ni kan bila tengok betapa powernya pelakuran ni kan, berlaku kat matahari kan power kan matahari tu dengan cahaya haba dia, panas kan, letupan dia. So dah ada negara yang buat bom guna pelakuran. Dulu bom guna apa? Pembelahan nukleus je yang dekat Hiroshima tu kan. Tapi sekarang dah ada negara yang buat bom yang guna pelakuran. Dia panggil bom hidrogen. So bom hidrogen ni dia lebih power daripada bom yang guna apa ni? Radioaktif uranium tu, yang guna uranium tu, bom atom uranium. So adalah negara yang buat bom hidrogen ni. Dia buat pelakuran negara apa yang dah ada bom hidrogen? Korang tahu negara apa yang dah ada bom hidrogen? Tak. Israel. Israel dah ada bom hidrogen. Israel semua benda dia ada Okey. US. Cikgu banyak negara dah ada bom hidrogen ni. Korea pun dah ada lah. Okey. So nanti macam itulah dia. So dia orang buat bom ni bukan dia nak letupkan, cuma nak tunjuk apa power masing-masing je, okey. So mungkin korang boleh buat ke? Ada. Ni kena masuk ni lah course apa? Nuklear ni. Okey. Apa ni next? Kita pergi ni pula. Inilah ya. Ni gambar-gambar dia kan yang cikgu kata tadi kan. Kepulan asap ni. Yang bentuk cendawan ni. Okay. Lepas tu ni bom. Yang kat Nagasaki tu kan. Dekat Hiroshima tu. Okay, jadi kita tengok ni pula. Formula lah. Formula nak hasilkan tenaga nuklear. Okay. Dia ada formula dia. Okay, kejap Okay, formula untuk hasilkan tenaga nuklear. Ni biasa kot kamu tengok formula ni. Dia macam famous tapi kamu tak nak belajar lagi. Iaitu E sama dengan mc square. Kan biasa kan tengok formula ni? Biasa. Kan? E sama dengan mc square. Okey. Tu sebenarnya formula nak kira tenaga nuklear, okey. Jadi E tu adalah nuclear energy lah, okey. Energi tenaga nuklear. Unit dia adalah joule. Okey, joule. Lepas tu M
M tu apa? Okay, M tu adalah cacat jisim nama dia. Kalau in English kita panggil dia mass defect. Okay. Ataupun istilah lain dia kehilangan jisim. Kehilangan jisim. So unit dia mesti kg lah. Okay. Sebab jisim kan unit dia pakai kg. Okay, C. C tu adalah laju cahaya laju cahaya. Okay, siapa tahu laju cahaya berapa? Respon. 3/10/8. Ya, 3/10/8 meter saat -1. Okay. Okay, 1 saat dia boleh bergerak sejauh 3/10/8 meter. Itulah laju cahaya betapa lajunya. Okay, so kita buat contoh 8. Okay, contoh 8 ni dia kata reputan radium 226 mereput. Sebenarnya kan radioaktif yang mereput pun dia keluar juga tenaga nuklear dia. Tapi tak adalah tenaga nuklear yang boleh buat bom tu yang boleh buat bom, taraf-taraf bom tu yang tadi itulah pembelahan nukleus dengan pelakuran nukleus. Setakat reputan ni tak ada apa sangat pun Okey, tapi dia still adalah sikit sangat. Jadi kita boleh kira. Okey, cara nak kira dia adalah kita perlukan ni. Okey, cara nak kira dia. Okey, kamu tengok ni kita nak M kan, M tu kehilangan jisim kehilangan jisim, cacat jisim. So macam nak tahu kehilangan jisim dia berapa? Kita tengok yang masa awal-awal. Masa awal-awal jisim radium berapa? Jisim nukleus radium 22. Ini kan tak boleh careless sebab nombor dia banyak. 226.02 536 UJA. UJA tu apa? UJA tu adalah unit jisim atom. Apa benda pula unit jisim atom tu? Unit jisim atom tu yang ni. Sekejap buka whiteboard jap. Okey kan atom kan? Mana ke? Mana? Cik guna whiteboard ni. Okey kan atom. Ni atom bentuk dia bulat atom. Atom ni kita akan boleh bahagikan kepada 12 bahagian. Bahagi kepada 12 bahagian. Bahagilah kepada 12 bahagian. So kan yang ini yang cikgu colourkan ni, ni kita panggil dia unit jisim atom. Itulah dia unit jisim atom. Faham tak? Faham. Itulah dia unit jisim atom. Yang atom tu bahagian yang kecil-kecil tu, yang bahagian kecil-kecil lah. Ni unit jisim atom, dia unit jisim atom. So ada 12 unit jisim atom dalam satu atom tu. So itulah dia. Ada 12 ke? Kejap. Aku tak sure lah ada 12 ke tak, tapi atom yang telah dipecahkan lah, atom yang telah dipecahkan jadi kecil-kecil tu. Okay, so radium dia ada berapa? 226.02536 unit jisim atom. Dia punya yang bahagian yang kecil-kecil tu lah. Okay, lepas tu radon ada berapa? Radon ada 222.01752 unit jisim atom. Kan atom dia dah pecah kan. Dia kata radon ada 222.01752 unit jisim atom. Okey. Itulah dia bahagian yang portion yang kecil tu. Okey, jadi kita nak tengok okey, itu radon. Helium apa helium? Bahagian unit jisim atom untuk helium. Dia tak bagi dalam ni. Dia tak bagi kat sini, kamu salinlah helium. Okey, untuk helium dia ada 4.002 60 unit jisim atom. Helium. Ada 4.00260 unit jisim atom. So untuk helium kat sini kan. Ini sebelum ni sebelum. Yang ni selepas. Okey, selepas kamu tambahkanlah radon dengan helium. Helium apa ni?
0,00260 unit jisim atom. Okey. So berapakah kehilangan unit jisim atom dia? Boleh cari tak? Macam nak cari kehilangan unit jisim atom. Unit jisim atom tu ni tahu, atom yang telah di apa? Partial yang bahagian kecil-kecil tu. Bahagian kecil-kecil tu. Itulah unit jisim atom. Dia pakai unit jisim atom. So kamu kena tahu kehilangan unit jisim atom dia daripada sebelum, ni sebelum, lepas tu yang ni selepas. So cara nak kira adalah nanti kamu tolak sebelum ni kamu tolak yang selepas ni. So kamu akan dapat kehilangan jisim atom dia berapa. Okay, kehilangan apa unit jisim atom dia berapa. Cuba kira sekarang. Oh dah less than 1 minit kan, cikgu bagi dah link baru. Kira dulu. Dah dapat dah.